Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kamu daripada mana Zaki? Kelang kabut nampak ni. Daripada kedai kopi. Oh. Ustaz dah nak balik ke? Ya Ustaz nak balik ke rumah. Lepas tu nak solat pula Zuhur. Oh. Jadi Ustaz, saya cari Ustaz ni ada masalah sikit Ustaz. Oh. Saya ni Ustaz umur dah nak masuk 30 lebih. Tapi bab rezeki ni Ustaz, Allah, berat betul. Selalu tak cukup Ustaz. Oh. Saya ni kalau nak kata malas Ustaz, macam-macam kerja saya buat. Pagi, petang, siang, malam. Tapi saya nak beli kereta sebiji pun tak mampu lagi Ustaz. Tu saya nak tanya Ustaz ni, macam mana Ustaz kita nak banyakkan? Oh. Sebenarnya gini Zaki. Rezeki ni urusan yang paling benar adalah Allah punya urusan. Ada orang yang Allah permudahkan, ada orang yang Allah uji tentang masalah rezeki. Dan sudah ditentukan rezeki ni sejak daripada awal, sebelum kita lahir sudah ditentukan rezeki ni. Cuma kita tak tahu. Bila tak tahu itu, maka tanggungjawab kita untuk mencari, berusaha. Mungkin Zaki sudah berusaha tapi belum sampai ke tahap yang Allah kata masa inilah dia nak beri dengan banyak. Mungkin sekejap masa lagi dia akan sampai, wallahu a'lam. Tapi kita kena terus berusaha dan mencari. Dan Zaki, bila Al-Quran pun Allah sebut innallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala pegang rezeki itu, ada Allah lepaskan rezeki itu. Cuma kita nak tunggu masa sahaja. Teruskan berikhtiar. Zaki dah kerja kan daripada pagi, petang, malam apa semua, teruskan. Cuma jangan lupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Zaki kena semayang, Zaki kena berzikir. Tak motor boleh berzikir. Nak baca Quran. Kalau tak ingat surah lain, Qul Huwallah, tentu Zaki ingat tak? Betul tak? Baca Qul Huwallah itu atas motor, maka insya-Allah Allah permudahkan. Cuma Zaki jangan lupa balik ke rumah baca satu surah, namanya surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Surah ini kata Rasulullah SAW adalah siapa-siapa yang baca surah ini tiap-tiap malam, maka dia tidak akan terkena papa dan miskin. Tapi kena buat tiap-tiap malam lah. Alhamdulillah Ustaz. Kadang-kadang kita ni terlupa pada Allah Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Apa yang Ustaz sampaikan hari ini memang menjawab persoalan saya Ustaz. Sama-sama. Ustaz pun dah nak balik ni. Dekat sekejap lagi nak Zuhur pula. Boleh Ustaz? Ustaz nak saya hantarkan ke? Tak apalah, dah dekat je pun. Okey baik Ustaz. Jalan baik-baik Ustaz. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sri Naim, dalam Al-Quran ada satu surah yang sangat besar, namanya surah Al-Fatihah. Surah yang besar tetapi ayat pendek, 7 ayat. Dan setiap orang Islam mesti membaca surah ini sebanyak berapa kali? 17 kali satu hari. Kalau tak baca, tak sempurna Islam. Maksudnya dia kena sembahyang 17 rakaat. Tiap-tiap rakaat kena baca sekali surah Al-Fatihah, iaitu 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 maghrib dan 4 salat isya. Dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang dianugerahkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dahulu tidak ada yang seperti dan sebentuk dengan Al-Fatihah tentang keistimewaan. Jadi sama-sama kita dapat belajar pada hari ini sembang-sembang santai kita. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, lewat sikit hari ni. Zaki, kau ni lambat betul lah. Motor saya. Beli baru je lah motor tu Abang Zaki. Simpan duit banyak-banyak buat apa? Bukan apa tak nak beli Naim. Kau tahu je lah. Ustaz, disebabkan masalah Zaki ni, macam mana kalau kita nak minta doa untuk murah rezeki? Murah rezeki. Baik, Yusri, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu ayat, iaitu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kami beri rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi dengan syaratlah, iaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuk jalan-jalan untuk murahnya rezeki. Tetapi kita mesti berusaha. Usaha ikhtiar ini ada 2 perkara. Usaha yang pertama ialah usaha macam mana kita nak mencari rezeki tersebut. Itu satu. Dia panggil usaha yang zahir.
Maknanya kalau Naim nak rezeki, maka dia kena bekerja. Isteri pun sama dah, Zaki pun sama. Kita kena bekerja. InsyaAllah dengan jalan tersebut Allah beri rezeki. Tapi ada satu cara yang lain yang Allah minta ataupun Nabi SAW suruh kita buat untuk jadi mudah. Macam mana caranya? Iaitu kita sama-sama beramal dengan amalan tertentu yang Allah permudahkan rezeki. Contohnya amalan dengan surah Al-Waqi'ah. Ustaz nak baca 2-3 ayat surah Al-Waqi'ah ni untuk kita sama-sama ambil pengajaran ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Itu 3 ayat pertama surah Al-Waqi'ah. Surah ini walaupun banyak ayat tapi tak panjang, sekitar 2 muka surat lebih sikit. 2 muka surat lebih sikit. Maka yang kalau kita membacanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca tiap-tiap malam, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin, tiap-tiap malam, lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan ditimpa kefakiran, kemiskinan selama-lama. Ini satu keyakinan yang kita kena letak. Dengan membaca surah ini, Allah akan permudahkan urusan rezeki. Berapa kali nak kena amal surah Al-Waqi'ah tu tiap-tiap malam, Ustaz? Hanya sekali cukup, tapi dia kena istiqamah, tiap-tiap malam dibuat. Jadi Zaki, bolehlah kau beli motor nanti. Boleh Abang Zaki beli motor baru? InsyaAllah lah. Tu pun kena amal dulu lah surah Al-Waqi'ah ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jomlah sampai sini pembelajaran kita. Kita menaik ke atas. Jom. Assalamualaikum. Salam. Minta maaf. Waalaikumsalam. Kita orang dah lambat ke? Tak, kita sama-sama sembang santai dan kita sambung di atas. Jom. Jom. Ustaz, kelebihan. Syarat kena amal lah tiap-tiap malam. Internet di rumah saya bermula dari sini. Tapi semakin jauh saya pergi, semakin lemah isyaratnya. Ini mengganggu aktiviti internet kami. Sebelum ini, permainan video anak saya selalu tersekat. Kini tak lagi. Isyarat di sini lebih kuat dengan mesh Wi-Fi. Saya pasang satu di bilik Diva juga. Jadi anak dara saya boleh buat video sepuasnya tanpa sebarang gangguan. Imbas di sini untuk lebih jimat. Unify duniamu sekarang. Tajuk kita ialah pahala mata. Ada orang guna mata dia untuk tengok benda tak senonoh. Tidak boleh menetap di hati, papan di jauh, di belah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Sebagai orang Muslim, seorang Muslim, tahu diri dengan berdirinya, tahu maruah dengan tuahnya, tahu alu dengan patutnya, tahu salah dengan silahnya. Para pelajar semua, kita akan sama-sama belajar pada hari ini surah Al-Fatihah dengan tarannum Bayyati. Bayyati ini adalah satu nama yang sebahagian ahli-ahli tarannum mengatakan bahawa dia adalah berkait tentang tempat. Ada juga yang mengatakan bahawa tarannum Bayyati ini adalah berkait dengan nama satu keluarga yang sering bertarannum dengan gaya Bayyati ini. Jadi InsyaAllah dalam pembelajaran ini kita akan sama-sama belajar macam mana tarannum Bayyati ini dimasukkan ataupun dipadankan kepada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini sebagaimana kita maklum adalah surah pertama dalam Al-Quran. Baik, tarannum Bayyati ataupun lagu Al-Quran Bayyati ini adalah satu tarannum yang kebiasaannya kita akan mula dengan tarannum ini. Jadi
Selalunya kalau mula, maka bacaan Tarannum Bayati akan dimulakan. Kenapa? Kerana kedudukan suara pada Tarannum Bayati memang rendah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kedudukan suara untuk Tarannum Bayati. Lalu dengan sebab itu, asal kita mula saja, mulalah dengan Tarannum Bayati. Walaupun nak mula Tarannum lain boleh sahaja, tidak ada masalah. Cuma dah jadi satu kebiasaan saja pada masyarakat. Jadi dia ada beberapa harakat yang insya-Allah Ustaz akan beri contoh. Siap lagi. Baik, kita sama-sama dengar dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Jadi itulah dia Tarannum Bayati. Dan bahagian ini pula yang kedua ini Ustaz nak minta kita sama-sama bacalah. Jadi Ustaz baca satu ayat dan para pelajar ikut. Baik, insya-Allah. Baik, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekarang Ustaz nak minta lah pula. Ustaz baca satu ayat dan Ustaz akan minta para pelajar pula yang baca seorang demi seorang. InsyaAllah Ustaz. Ini Ustaz pilih secara rawak lah. Kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini Ustaz nak minta Abang Yusri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Rahman, ada hak. Huruf hak tersebut mesti di pertengahan halqul. Rahman. Baik, sini cuba sekali lagi. Cuma dengan cara tarannum tadi sudah masuk, tinggal lagi ma itu perlu dia ada sedikit tekanan yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti cuba dilatih untuk hak. Mudah-mudahan itu insya-Allah jadi lebih baik. Baik, kita tengok ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, yang ini Ustaz minta Maya. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, jadi Maya latih dan mudah-mudahan gaya untuk tarannum harakat kedua tu sudah masuk, tinggal lagi perlu dilatih. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz minta lelaki, 3 orang, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ayat ini orang perempuan, silakan. Maliki Yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awal lagi, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini orang perempuan, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan, orang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang ramai. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, perhatikan yang tarannum bayati itu kita hujungnya kita kembali kepada suara yang asal. Maknanya kedudukan suara kembali kepada asal. Waladdallin. Bismillah. Jadi makna suara tu masih masuk pada kedudukan yang awal tadi. Jadi hari ini kita berhenti di situ untuk tarannum. Kemudian kita akan sambung dengan kuliah tafsir kita insya-Allah. Unify TV memang menarik. Ada banyak filem dan rancangan TV secara langsung dan on demand. Dia boleh layan semua filem kegemaran dia dan saya boleh layan sukan kegemaran saya.
Imbas di sini untuk lebih jimat. Unify Duniamu Sekarang. Jadi para pelajar semua, kita dah belajar Taranum, apa tadi? Bayan. Dan sekarang kita akan sambung dengan pengajian kita, iaitu tentang tafsir surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah ini adalah satu surah yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut kedudukan turun, maksudnya surah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kedudukan surah ini turunnya nombor 5. Tetapi dari sudut kedudukan dalam Quran, dia duduk yang pertama. Kita kata kenapa begitu? Kerana sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surah ini walaupun turun nombor 5, sebab pertama kan surah Iqra atau surah Al-Alaq, itu yang pertama. Tetapi bukan surah Iqra yang duduk pada awal sekali, surah Al-Fatihah. Ini dipanggil tauqif, iaitu ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dalam surah Fatihah ini, para ulama menyebutkan bahawa ini terkandung di dalamnya seluruh isi kandung Al-Quran. Isi kandung Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Mana kesimpulannya ada di sini. Masalah akidahnya, masalah ibadatnya, masalah doa, permohonan kita kepada Allah, masalah hukum hakamnya, dia punya asasnya ada dalam surah Al-Fatihah. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ataupun mengasihani. Rahman dan Rahim itu adalah kata akar perkataan tersebut daripada Rahama. Dua-dua sama. Tapi satu jadi Rahman, satu lagi jadi Rahim. Jadi makna sangat-sangat dekat, pengasih dan penyayang. Jadi nak menunjukkan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dia nak sebut apa super power, segala-gala kekuasaan, tetapi dia sangat Rahman, sangat Rahim kepada manusia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah pertegaskan lagi bahawa dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang memiliki seluruh alam ini, dan memiliki hari pembalasan. Alam tu dia menguasai dah, tambah lagi dengan hari pembalasan. Baik, kemudian dengan sebab itu kita yakin kalau kita nak menyembah Allah mesti dengan setulus ikhlas kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah jugalah kami minta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhan kami, ini satu bentuk doa minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang benar, lurus kepada kita semenjak kita lahir sehinggalah kita mati. Dengan sebab itu kita mati dalam keadaan yang Allah suka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang mana Allah beri nikmat kepada mereka, iaitu jalan yang Allah beri nikmat kepada 4 golongan. Minan nabiyyin, daripada golongan nabi-nabi, satu. Yang kedua, as-siddiqin, golongan yang sentiasa membenarkan, beriman dengan sebenar-benarnya. Asy-syuhada, dan golongan para syuhada. Dan yang keempat adalah golongan salihin. Ini dimaksudkan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi para pelajar sekalian, jadi kita telah bincangkan tentang surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat fahami
istiqamah dan kita beramal InsyaAllah. Jadi cukuplah kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lain kali. InsyaAllah. Dan kita tutup majlis kita sama-sama dengan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.